الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur kerana izin daripada Allah Subhanahu wa taala atas semua benda. Yang pertama, kita syukur pada Allah sebab Allah masih hidupkan kita, Allah masih panjangkan umur kita lagi, Allah masih pilih kita untuk jadi orang yang berada di atas bumi, sedangkan ada orang yang telah Allah pilih untuk jadi penghuni dalam bumi, yang di dalam kubur. Tapi kita masih berada di bumi lagi, alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memelihara iman kita. Allah masih memeliharakan keinginan kita untuk sembah Dia. Dan yang paling penting, Allah masih berikan lagi keinginan pada kita semua untuk mengaji. Kerana mengaji ini punca kepada semua perkara. Ilmu punca kepada semua perkara. Sebelum kita bicarakan kitab, insya-Allah, kita teringat apa yang kita sampaikan di kuliah pertama saya lepas pada PKP, dan dibenarkan kita menyambung semula pengajian kita di masjid-masjid dan surau-surau di Pulau Pinang dan juga seluruh negara. Kuliah pertama saya dijemput untuk membuka tirai balik pada pengajian 2-3 masjid yang jemput kita untuk buka, merasmikan balik pengajian-pengajian yang dulu ada. Dalam bab ilmu ni kita sebut sikit, tuan-tuan ya Allah sekalian. Saya ambil peluang sikit untuk kita belajar balik. Saya suka nak bincang bab ilmu ni. Pertama, kata ulama, ramai orang yang mengaji tapi tak ramai yang dapat ilmu. Saya terus nak bincang bab ni, tuan-tuan, tak mau remang-remang jujur dah. Saya teringat balik bab ni sebagai nak buka balik bagi pihak saya nak buka balik pengetahuan tuan-tuan bab mengaji ni. Mengaji ni, tuan-tuan, kalau banding dulu dengan hari ni, jauh beza. Zaman tok-tok kita, zaman ayah-ayah kita mengaji ni kurang banding dengan hari ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Pagi ni saja, tuan-tuan, pagi ni saja contohnya berapa kuliah tu ada. Rata ceruk masjid semalam, malam ni, walaupun baru dibukakan balik, tapi pengajian kita banyak. Maka jom kita dengar apa kata ulama. Pertama, alhamdulillah Allah kita mengaji. Alhamdulillah Allah bagi kita mengaji. Tapi ulama kata ramainya yang mengaji tapi berapa orang yang dapat ilmu. Yang ni kena concern, kena tengok betul-betul, tuan-tuan. Kena perhati betul-betul bab ni. Arab kata terkis. Tengok, perhati betul-betul. Kita nak duduk tang mana, tuan? Ngaji tak apa dah. Kita jadi orang ngaji, tapi kena suluh balik tengok kita ni dapat tak. Yang kedua, ilmu tu. Kena ramai yang mengaji, tapi siapa yang boleh ilmu? Ni satu daripada apa? Daripada benda yang kita nak perhati. Kita tak mau sonok tang ngaji saja.
Kita nakkan sesuatu daripada mengaji tu. Oh, kalau kita contoh senang tu, kalau kita pergi umrah, nak balik kalut, nak bawa barang balik kan. Beli tasbih, beli minyak wangi, beli apa ni, kurma, hanya kurma bukit minyak belah saya. Penang sana bukit minyak belambak kurma. Tak payah pergi Mekah nak. Kurma apa mau. Kurma hak cakap suara tak keluar. Kena? Yusuf tayo. Cakap suara tak keluar, dia beli yang tu belambak. Tak payah nak pergi Mekah. Nak buat tasbih, fikiran ada tasbih. Saya pengalaman saya bawa orang umrah tuan. Saya pergi Madinah. Turun tanya, ni nak pergi mana ni? Nak beli kurma. Saya kata masya-Allah. Baru sampai kot. Ni ziarah Nabi pun tak lagi ni. Tak lah cari kurma lah. Saya apa? Nak balik. Masya-Allah. Innamal amalu binniyat. Setiap amal dikira dengan niat. Jadi tuan-tuan, saya nak tolong ulang balik. Kalau kita nak pergi umrah, pergi sibuk nak fikir nak balik. Ni, kita mengaji ni, jom kita fikir apa yang aku nak bawa balik. Bukan mengaji, tapi ilmu apa aku dapat. Yang ni kita pentingkan. Supaya kita tak kosong, balik tak kosong. Balik ada isi. Kan? Balik ada isi. Beli durian, koyak tengok isi dalam lagu mana. Kulit semua sama lah. Kulit semua sama, duri semua. Dalam tu tengok isi lagu mana. Pilih musang king lah, tak musang lah. Kan? Duri hitam, udang merah, macam-macam. Tapi bukan hak luar tu, hak dalam. Hak dalam. Maknanya tuan, kita mengaji, alhamdulillah kita mengaji. Tapi kita nak tengok yang kedua yang ulama kata ni, ramai yang mengaji, berapa orang dapat ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua ulama kata pula, ramai pula yang mengaji, dapat apa? Satu, maknanya mengaji nak dapat ilmu. Satu. Yang kedua ulama kata apa? Ramai yang dapat ilmu tapi tak beramal. Pula dah. Kita duduk tahu mana tuan? Nak tengok nak duduk tahu mana? Hak mengaji kita nak bawa pergi mana? Ramai yang dapat ilmu dah. Dia mengaji dapat ilmu, hak tulis, hak dengar dapat ilmu. Ramai dah. Yang ketiga, beramal itu ada yang beramal dengan ilmu yang dia ada, dia beramal. Tapi ulama kata yang keempat dan keempat pula, ilmu yang beramal tu hang ada berkat tak pada ilmu tu. Dia ada hubung kait di antara amal dengan berkat. Maknanya ilmu yang berkat itu dia bawa kita kepada beramal. Maka ulama kata ramai yang dapat ilmu tapi tak dapat berkat. Ramai pula begitu lah. Ada ilmu tapi keberkatan tak ada. Dan ulama kata siapa-siapa yang dihimpunkan di antara ilmu dan beramal, maka dialah orang yang mendapat keberkatan. Dan ulama kata lagi, siapa-siapa yang dapat keberkatan, maka dia mendapat semua benda tadi. Siapa dapat berkat maknanya beramal pun boleh, isi ilmu pun boleh, pahala mengaji pun boleh. Tiga-tiga boleh ada. Tapi ulama kata nak dapatkan nombor 4, berkat mengaji, ilmu pun dapat, berkat pun dapat, yang ni teramat kurang di kalangan orang yang mengaji. Kurang sangat. Kurang sangat tuan-tuan nak dapatkan berkatan ni. Jadi tuan-tuan, ya Allah sekalian, hala tuju ngaji kita bukan nak dapat ilmu saja, tapi kita nak dapat keberkatan ilmu itu. Kerana beramal dengan keberkatan membawa kepada amal yang soleh. Jadi penting, jom kita pentingkan keberkatan. Bila nak berkat mengaji apa nak kena buat tuan? Kitab nak kena tengok. Bawa kitab lagu mana, wuduk nak kena ada, solat sunat sebelum tu kena ada, zikir kena ada,
Taubat kena ada. Ni cara-cara nak dapatkan keberkatan. Baik, cara-cara nak dapatkan keberkatan ilmu. Kerana bukan kita nak ngaji saja kan, kita nak keberkatan ilmu sampai dapat kita beramal mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama. Saya buka bab ni dulu. Kenapa? Kerana bagi pihak saya mungkin dah di Masjid Al-Badar dah mula kuliah, tapi saya mulakan kuliah saya bagi pihak saya nak sebutkan benda ni, jom cari keberkatan ilmu itu. Ngaji ramai, tuan. Sebab itu apa kita pentingkan? Guru saya Syekh Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala selalu pesan kat saya, bila mengaji, kalau hang sampaikan ilmu, jangan tengok ramai ke tak ramai, tapi tengok siapa yang cari keberkatan, maka dialah yang akan mendapat kebaikan. Kadang-kadang kita nak ngajak ni, si bimbang juga kan. Kalau ulama tak habaq kita pun tak erti juga. Duk tengok ramai, ramai yang ngaji, ramai ribu-ribu orang. Okey. Tapi lah ramai-ramai tu ulama tak pesan, berapa orang dah dapat ilmu, berapa orang dah dapat keberkatan. Dan Syekh kata juga, ulama sebut juga, nak himpunkan antara ilmu dan keberkatan, yang ni paling sikit sekali jumpa. Yang ada tu mungkin ramai lah, balik. Tak apa juga lah, bagi juga. Tapi kita nak cari hak pure punya, nak cari hak terbaik ini. Jadi yang terbaik dalam mengaji ini ialah orang yang mendapat keberkatan ilmu. Dan saya pernah sebut juga dalam sekuliah, yang mana benda ni dijadikan sebagai kata-kata, bukan gambar, bukan kata-kata sekali. Bila benda ni lama-lama boleh hantar mai saya balik benda tu. Lepas tu ni Ustaz sebut bila, saya kata sebut bila tak tahu ni. Tak tahu lah Ustaz sebut bila, tapi Ustaz pernah sebut lah. Apa yang mereka muatkan, yang mereka tulis, yang kita sebutkan daripada ulama-ulama bab ilmu ni, kita pinjam kata-kata ulama sebenarnya, yang kita olah dengan gaya-gaya bahasa kita sendiri. Ilmu ni tuan-tuan boleh dapat dengan kitab. Kerana ilmu boleh dapat dalam kitab, boleh baca kitab, tapi berkat ada kat tubuh. yang tu yang nak kena tengok balik. Lepas mana nak baca kitab, baca sendiri boleh faham sendiri, fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, semua boleh baca. Ilmu ada dalam kitab, berkat ada pada tubuh. Siapa nak ilmu boleh baca sendiri, tapi siapa nak ilmu yang keberkat, dia kena mengadap tubuh, kena jaga adab dengan tubuh, kena ada keberkatan, kena ada penghormatan dan sebagainya. Yang ni apa dia? Dalam kata-kata mengaji ni kena ada adab. Adab dengan kitab, adab dengan masjid, adab dengan tu guru, adab dengan kuliah, baru ada keberkatan. Baik, benda-benda ni lah yang kita nak kena tengok balik, sebab kita nak tapih supaya kita ni daripada masa ke semasa jadi orang terbaik, yang terbaik. Sebab kita lama-lama pun nak pergi ke mana kita? Kan mengaji ni untuk apa tuan? Mengaji untuk beramal. Ya betul. Tapi amal yang terbaik adalah ilmu dan amal yang didasarkan di atas keberkatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, mukadimah pada bab ilmu, dan saya nak terus pada perbincangan kita yang tertangguh mungkin kan. Kitab kita, hadis yang pertama, saya nak kata baliklah, hadis yang pertama ni dah kita tambahkan. Dan kadang-kadang kita panjang sebab saya nak tambahkan beberapa perkara. Hadis yang pertama, muka surat yang ketiga dalam kitab kita, 40 hadis kursi, himpunan hadis kursi, Durratus Tsaniyah, permata-permata yang terbaik untuk kita tengok apa yang Allah nak sebut kat kita. Baik, yang kita baca ni, yang pertama sekali dulu tentang apa? Tentang ikhlasnya. Tak ikhlas kan? Baik, saya bacakan balik hadis dia, sama-sama kita perhati. Dan bagi ada kitab ni sebab apa tuan? Sebab bila saya baca, tuan baca balik seorang-seorang, sama-sama saya baru dapat pahala baca. Satu huruf sama dengan 30 pahala. Kalau Quran sama juga ni pun, berapa huruf tu ada ni, kita baca pelan-pelan, kita sebut balik apa yang Nabi kata, apa yang Allah kata, semua berpahala mereka.
Baik. Yang pertama, Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu, sa'altu Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anil ikhlasi ma huwa, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas ma huwa, sa'altu Jibrila anil ikhlasi ma huwa, sa'altu Rabbal Izzati faqala al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'athu qalba man ahbabtuhu an min ibadi. Rawahu Dailami dalam kitab hadis kursi. Baik. Kalau makna sebiji-biji, an daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu, Allah ridhakan dia. Sa'altu, aku bertanya, Huzaifah bin al-Yaman, aku bertanya Huzaifah al-Yaman, anil ikhlas, tentang ikhlas. Ma huwa, kata aku bertanya kepada Nabi SAW, ma huwa ikhlas, apakah ikhlas tu? Ma huwa makna apa ikhlas ni? Macam kita tuan-tuan tanya, ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni apa dia? Tengok jawapan dia pada ikhlas. Yang kata ikhlas ni apa dia? Maka bila Huzaifah tanya Nabi SAW, apa ikhlas? Nabi tak jawab lah. Maka Nabi kata apa? Sa'altun Nabiyya, Huzaifah kata aku tanya Nabi SAW, apa itu ikhlas? Maka Nabi kata, Sa'altu Jibril. Duduk sana, baik aku tanya Jibril dulu. Nabi pun tanya Jibril dulu, apa dia ikhlas tu? Ma huwa, apa ikhlas? Tengok, Huzaifah tanya Nabi SAW, apa ikhlas? Nabi kata, saat mai aku tanya Jibril dulu. Maka Nabi tanya Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas, apa ikhlas tu? Maka Jibril pun jawab, tunggu saat, sa'altu Rabbal Izzah, bagi aku tanya Allah Ta'ala dulu. Maknanya apa tuan? Hanya ikhlas ni satu benda rahsia yang Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui apa hakikat ikhlas ni. Sebab kalau boleh jawab, Nabi jawab lah. Tapi Nabi tak jawab. Maknanya apa? Maknanya ikhlas ni benda yang hanya ada pada Allah, jawapan dia dan apa saja. Maka Jibril kata, Sa'altu Rabbal Izzah, aku tanya Allah Ta'ala. Faqala, berkata, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas tu apa dia? Allah pun jawab, ikhlas itu ialah satu daripada rahsia aku. Dia duduk dekat aku. Ikhlas tu duduk sama tuan? Ikhlas tu duduk kat Allah Ta'ala. Dia tak duduk kat Nabi, dia tak duduk kat Jibril, dia tak ada kat kita. Dia ada dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tu ada pada Allah. Tambah-tambah pula tuan, kita faham pula ada satu surah dalam Quran nama surah Ikhlas. Surah tu terkait dengan Allah. Baik, maka surah Ikhlas. Maka Allah kata al-ikhlas huwa sirrun min asrari, rahsia-rahsia aku. Dan nak dapat tahu di mana, Allah kata istawda'athu qalba, akan ku berikan ikhlas tu, akan ku letakkan ikhlas tu dalam hati. Man ahbabtu an ibadi min ibadi, akan ku berikan ikhlas kepada hamba-Ku yang paling aku sayang. Jawabnya Allah kata apa? Ikhlas tu akan ku berikan hanya kepada hamba-Ku yang aku kasih, hamba yang aku sayang, aku beri. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, jawapan dia secara ringkas, siapa nak dapat ikhlas kena buat benda-benda yang Allah sayang.
kena buat benda-benda yang Allah redha. Nak dapat ikhlas. Itu dia punya apa? Dia punya jalan dia. Kita tanya nak ikhlas ni ke mana ustaz? Nak ikhlas ke mana ustaz? Ustaz buat habaq ikhlas macam ni. Betul. Tapi ikhlas sebenar tuan, ikhlas sebenar ni kat Allah. Nak dapat dia kena baik dengan Allah. Nak dapat dia kena baik dengan Allah Ta'ala. Jalan dia ada, tapi sebenarnya dia duduk dekat Allah. Kadang itu nak buat guna tuan. Jawab dia kena baik dengan Allah. Macam mana cara baik dengan Allah? Ni cara dia. Bila cara baik dengan Allah, kena buat sesuatu yang Allah suka. Contohnya, Allah suka tak kalau kita baca surah Ikhlas? Tuan-tuan, soalan saya, Allah suka tak kalau kita rajin baca surah Ikhlas banyak-banyak? Allah suka, buat. Berapa kali Ustaz tanya? Berapa kali yang larat? Kau tanya saya, ramai juga tanya saya, Ustaz nak baca surah Ikhlas Allah ni berapa kali sehari? Berapa kali larat? Saya larat 3 kali lah. Nak dapat ikhlas 3 kali ya. 3 kali yang dapat ikhlas. Benda mahal buat sikit. Tak betul lah. Maka ada orang tanya, Ustaz, kalau saya baca 300 kali sehari, terpulang. Kan? Ada orang kata saya 3 kali Ustaz, terpulang. Saya nak baca Qur'an sehari semalam, saya baca 300 kali, terpulang. Berapa hang sanggup? Sebab apa? Kita faham balik, nak dapat benda mahal kena bersusah payah. Nah, itu jawapan dia pun. Nak dapatkan sesuatu yang mahal kena susah payah. Contohnya nak dapat syurga kena buat apa? Relax dulu saja. Makan tidur nak dapat syurga. Yang tu mimpi boleh lah. Nak dapat syurga mengaji tak mau, mayang tak mau, baca Quran tak mau, zikir tak mau, apa tak mau. Tapi tanya syurga mau tak? Mau. Mengaji tak mau? Tak mau. Mayang tak mau. Makan tidur mau. Syurga mau. Yang tu tak dapat. Jadi tuan-tuan, kita faham balik, syurga bukan benda yang murah. Nak dapat dia kena bayar mahar. Seperti mana seseorang laki-laki yang nak kahwin dengan perempuan yang cantik, dengan seorang wanita yang segak, yang cantik, yang elok, yang terbaik, pilihan dia berapa ribu berletak. Dan tuan-tuan, kahwin hari ni kahwin. Tapi lah ni tak mahal lah, pasal Covid-nya pasal. Tak boleh buat kenduri. Jadi kurang sikit. Boleh kurang sikit belanja tu kan. Panggil 20 orang ya. Kau tidak tuan, 3,000 dah kena bagi. Panggilan 3,000. Tumbang 2 ekor lembu. Lagi tak bagi semua, kau nunggu tahan tak bagi aku tak kena. Aku tak bagi hang tak kena. Hang buat kenduri tak bagi aku buat kenduri tak bagi hang tak kena. Dia berkata apa? Kenduri kena api tak kena. Kena apa? Tuan-tuan, buat kenduri kena tak? Kau tu panggil hang tak? Panggil hang lah, kena apa? Kena api. Bukan dia kena api, kena apa tuan? Kena huluk Tengok huluk pun tengok, kena tiket bas ni aku tak. Kena apa, resit banyak tol ke apa, tengok sama lah kan. Kenduri kena api, tapi tak kena dia kata. Kena api. Lah tak gaduh. Pasal apa? Had. Kenduri ni kalau tak sama apa, kalau tak kena gaya, takkan 200 orang yang boleh kan. Kan tu je. Simple. Tak payah pergi ramai-ramai. Kalau begitu belanja pun korang. Baik. Katalah seorang lelaki nak pilih seorang perempuan untuk dia kahwin. Perempuan tu bagus pula. Cegak pula, agak-agak otak orang. Agak-agak lah, biasalah. Kalau pak dia kata saya beri tu hak dia kan. Tapi adatnya bawa dulu lah, sebelum PKP lah. Ni ceritanya sebelum PKP. Bawa kalau tak ada 10,000 ke atas tak ada lah. Jangan tanya anak kami 10,000, 15,000 tak ada. 5,000 jangan tanya. 15,000 saya cerita sikit tuan. Saya cerita kuliah saya di tempat saya. Cerita ni cerita lama ni. Saya cerita sikit. Nak abang kata apa? Benda mahal ni kena bayar lebih. Masa saya ngaji di Mesir dulu,
dalam tahun-tahun yang bawah lagi, tahun 2 lebih kurang. Saya pernah balik mai ke Malaysia cuti. Sebelum saya balik mai cuti, ada satu kawan saya, budak Kedah juga. Saya nak balik mai ke Pulau Pinang, ke Malaysia. Dia main rumah, dia pesan satu benda kat saya. Hang nak balik, hang tolong aku boleh tak? Tolong apa? Hang tolong pergi jumpa mak ayah aku. Hang tolong berfikirah saat budak perempuan ni sekian. Budak tu budak Selangor, hafizah. Dia berkenan, kawan kita ni, budak Kedah ni kan, kawan saya ni, dia berkenan satu budak Selangor, hafizah, cantik pun cantik. Dia abang kata aku berkenan budak tu, tidur tak lena, makan tak lalu, mandi tak mandi tak lena, makan tak basah. Teruk sangatlah tu. Kan kalau makan tak lena tu okeylah, ni makan tak kenyang, makan tak lena, mandi tak kenyang. Teruk lah, dia je sabu teruk lah. Kan? Dia kata aku tak boleh, aku nak berkenan perempuan tu juga. Hang tolong pi buat apa? Pi jumpa mak ayah aku, suruh pi minta mak ayah aku pi Minang budak tu. Saya kata aku boleh habaq mak ayah hang, jangan suara aku pi sudah. Itu saya pun bila habis main, dia telefon mak ayah dia, suruh saya nak habaq saya nak pi, satu hari saya pi lah. Pi sembang. Ayah dia kata, dah dia berkenan nak kata am tak reti. Dan dia berkenan kan. Pagi tak beri menikah lagi, tak orang ngaji susah pula. Tua ni fikir macam-macam kat anak dia tak. Tetap hari bila ke Selangor sana, pergi nak Minang. Bila nak Minang ni tuan-tuan, orang segak pula, pandai hafizah pula, agak dia petak orang. Mereka tak pakat dulu lah ni orang pakat dulu kan ni, orang pakat dulu. Kita ni orang tua ni, orang tua pi bagi adatnya, mereka pakat siap dah. Buah 7 tak pecah pun ada juga kan, buah 7 pecah sikit pun tak apa. Oi, macam-macam hai kan. Dulu orang kira betul, kira betul dah ni dia pakat siap. Kita ni orang tua tikam turut je lah hari ni kan. Mereka ni tak pakat, dulu pakat tak saya tak tahu. Mungkin tak pakat, mungkin pakat. Pi lah, pi sana, rombongan tu diterima. Bukan terima apa, terima mai dulu lah kan. Terima mai, sembang. Rupanya memanglah mak anak dara ni setuju lah, pakai setuju. Tapi masalahnya harga tu, yang kawan saya habaq ni agak-agak depan letak lebih kurang 10. Masa tu tuan-tuan, masa 90 tahun 90-an, kalau tak 10,000 lebih banyak mahal tuan. Mahal lah 10,000. Zaman 90 ni. 90 punya zaman, kalau letak 90 10,000 mahal lah. Bila habaq 10,000, mak ayah ni kata apa? Tangguhsan, balik dulu. Nanti bagi jawapan. Nak telefon kawan tu dulu, nak telefon nak tona dia dulu. Saya pun tak apa, jangan balik. Kalau balik ayah pula atau hai pula, saya kata saya telefon lah. Kan, saya minta izin saya telefon saya. Saya telefon, kebetulannya dia jawab. Kebetulan masa tu dia pun kawan duduk tak tunggu, tak sabar nak tunggu dah keputusan lah. Orang terima tak terima ni. Tidak tidur pun tak lena, tidur pun tak lalu, makan pun tak lena, mandi pun tak kenyang lah ni kan. Rupanya saya telefon dia tunggu. Saya cerita kat dia, hang pakat dengan anak dara ni berapa? Dia kata aku pakat, dia kata dekat 5-6 ribu je. Dia mana ribu bahan tu ada, dia petak 10,000 tu lah. Dia kata 10,000? 10,000? Hang mau tak mau? Dia fikir asal. Jadi ni kira puluh sungguh ni. Ni kira mau sungguh. Jadi boleh 10,000 je dia. Bagi tahu mak dia. Mak dia kata 10,000 nak cari mana? Tak pernah dia sanggup. Jadi pasal nak balik pula, nak pergi pula ni satu hari pula. Kira jadilah 10,000. 10,000 masa tu tuan 90-an mahal. Tak apa. Jadilah tunang dulu. Saya balik pergi sana, lepas naik pendek cerita, balik pergi Mesir balik. Dia tahu saya nak mai, punya seronok saya nak mai ni, dia tunggu saya di airport. Dia tunggu saya di lapangan terbang antarabangsa Qahirah.
Bila saya tolak barang keluar, cari mana dia, tak jumpa. Rumahnya kawan tunggu. Dia duduk dah lah. Tapi dia tengok saya tak kenal. Tak kenal sebab tuan, pasal dulu ni, sebelum dia saya balik pada 3 bulan ni, hari akhir saya tinggal dia di Kahirah, 3 bulan saya balik mai. Untuk apa? Untuk adjust dia punya pertolongan. Saya tengok badan dia sadu orang. Pipi tengok tak kenal, pasal apa? Kurui. Saya tanya, hang ni apa teruk sangat ni? Dia kata, hang tahu tak, nak darah tu saya percuma saya, aku makan Maggi tau tak? Dia kata, aku makan Maggi. Pasal apa makan Maggi? Nak impun duit 10,000. Saya kata, Masya Allah, cinta manusia sanggup, tapi cinta Allah, siapa sanggup? Tuan, cinta manusia sanggup siapa yang tak makan, tak minum. Tapi adakah seseorang cinta Allah, dia sanggup tak makan, tak minum, jaga malam, puasa, baca Quran? Sanggup tak? Mungkin tak sanggup. Maka cinta yang kita ada di hati, yang di mulut ni tak benar. Bila malam tak boleh jaga, makan tak boleh sikit, kan, ibadat tak boleh banyak, kita kata cinta Allah tak sampai tahap ni lah. Kerana orang cinta sesuatu, dia akan bersusah payah, dia akan berkorban untuk sesiapa yang dikasihi. Benar?